Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Lama mendiamkan diri, lama tidak bersuara, akhirnya Tun Mahathir muncul memberikan keputusan dan kata-kata yang paling baik sekali di saat beliau berusia 99 tahun. Ada beberapa penganalisis politik, inilah tindakan yang patut Mahathir lakukan. Dr. Mahathir sedih, marah atas pembunuhan Ismail Haniyeh. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad sedih dan marah atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Ahli politik berusia 99 tahun itu juga mengecam Israel dan penyokongnya, menggelar mereka sebagai hipokrit dan pengganas sebenar. Kata Mahathir, saya bertuah dan bangga dapat berkenalan dengan Ismail selama ini. Seorang lelaki yang lembut tutur kata namun memiliki hati seperti singa. Usaha Ismail yang tidak putus-putus dalam memperjuangkan pembebasan Palestin, menentang penjajahan Israel, sememangnya sesuatu yang harus dicontohi oleh setiap pejuang kemerdekaan, kata Mahathir. Beliau seorang yang mengagumkan dengan keberaniannya membela rakyatnya, jelas berpunca daripada hati nurani yang bersih dan berpandukan kompas moral yang berteraskan kemanusiaan dan keyakinan agama, katanya pada ucapan takziah hari ini. Sambil menyifatkan Israel sebagai negara penyangak dan pelaku pembunuhan beramai-ramai, Mahathir berkata apa yang berlaku kepada Ismail menunjukkan keangkuhan dan kekejaman rejim Zionis. Namun media massa, media barat dan beberapa pemimpin mereka terus mengutuk Hamas dan Ismail sebagai pengganas, walhal mereka berjuang menentang Benjamin Netanyahu, Angkatan Pertahanan Israel dan peneroka haram Yahudi yang selama beberapa dekad telah melakukan tindakan keganasan terhadap rakyat Palestin. Pemimpin Barat yang bertamadun sendiri melabel Ismail, Hamas dan pejuang kemerdekaan Palestin yang lain sebagai pengganas. Kemunafikan Barat dan pihak sejenisnya memang memualkan, katanya. Saya benar-benar sedih dan saya marah. Saya sedih kerana Ismail seorang lelaki yang baik dan berani yang menghabiskan seluruh usia dewasanya berjuang untuk pembebasan Palestin telah dibunuh, kata Mahathir. Saya marah kerana dunia Barat yang boleh membuat perubahan memilih untuk berdiam diri dan sebaliknya memihak kepada Israel dalam melakukan tindakan keganasan mereka dan melakukan pembunuhan beramai-ramai ke atas rakyat Palestin, tambah Mahathir lagi. Bagaimanapun, Mahathir berkata dia tetap optimis kerana perjuangan Ismail tidak akan pergi bersamanya dan rakyat Palestin tidak akan membiarkan kematiannya sia-sia. Mereka mungkin membunuh Ismail tetapi bukan idea dan perjuangannya. Kepada keluarga Ismail, terimalah ucapan takziah saya yang sedalam-dalamnya atas kehilangan seorang lelaki yang luar biasa, kata Tun Mahathir. Kepada Hamas dan rakyat Palestin, Anda telah kehilangan seorang pemimpin yang hebat, seorang yang berani dan berpegang pada keyakinan. Semoga Allah mengampuninya, memberikannya jannah dan menempatkannya di kalangan orang-orang soleh. Dari sungai ke laut, Palestin akan merdeka, tambah Mahathir lagi. Semalam, Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan kerajaan Malaysia mengecam pembunuhan Ismail dan menggesa siasatan segera dijalankan untuk mengheret mereka yang bertanggungjawab ke muka pengadilan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Speaker Dewan Melaka umum keputusan berkait dengan Adun Rembia. Sebelum saya umumkan keputusan Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka ini, ketahui dahulu bahawa Adun Rembia ini kini dalam potensi muflis, bankrupt dan rugi putih mata. Lebih daripada itu, beliau bakal menjadi orang pertama yang berputih mata akibat terperangkap dengan dunia politik yang bergelora. Tak sangka beliau menjadi orang pertama mangsa tersepitnya berkaitan dengan tarik sokongan, lompat parti dan sebagainya. Yang menjadi persoalan netizen, penganalisis politik, pemerhati politik ialah mengapa Adun Rembia ini tidak terhidu potensi beliau bakal menjadi orang pertama putih mata
hilang yang digendong, yang dikejar pula berciciran. Itulah yang paling mengecewakan sekali. Ini apabila kini UMNO telah pun sah bakal mengambil tindakan undang-undang tuntutan 100 juta kepada Adun Rembia ini. Menurut penganalisis politik, hampir 95% Adun Rembia ini akan kalah dalam tuntutan itu. Kerana dokumentasi yang dimiliki oleh UMNO dalam pilihan raya yang lampau sebelum dicalonkan adalah lengkap. Siap dengan tanda tangan aku janji, siap dengan dokumentasi yang lengkap, berjanji tidak akan membelakangi parti, apalagi lompat parti, dan siap untuk membayar 100 juta ringgit dan meninggalkan parti tersebut. Jadi dengan ini, saudara-saudara sekalian, Adun Rembia memang akan menjadi orang pertama berputih mata. Yang dikejar tak dapat, yang digendong pula berciciran. Saudara-saudara sekalian, akhirnya, kata Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka, tempo sudah tamat. Speaker Melaka akan ambil tindakan ke atas Adun Rembia. Nah, apa yang menyebabkan tempoh tamat? Pejabat Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka akan mengadakan mesyuarat khas minggu depan. Susulan kegagalan Adun Rembia Muhammad Jailani Khamis mengemukakan surat balas rasmi mengenai keputusannya melompat parti. Berita Harian memetik Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka, Ibrahim Durum sebagai berkata, tempoh 14 hari yang diberikan kepada Muhammad Jailani tamat hari ini. Namun, tiada jawapan rasmi diterima daripada bekas Exco Pelancongan Kebudayaan dan Warisan Negeri itu. Tiada jawapan daripada dia, Muhammad Jailani, sedangkan tempoh akhir yang saya berikan 14 hari telah tamat hari ini, kata Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka. Saya akan memanggil pasukan pejabat speaker termasuk penasihat undang-undang negeri untuk mesyuarat khas sekitar minggu depan bagi membincangkan tindakan lanjut, katanya dipetik sebagai berkata. Bulan lalu, Muhammad Jailani yang digantung selama 6 tahun daripada UMNO berkata dia membuat keputusan keluar daripada UMNO selepas Ketua Menteri Melaka Abdul Rauf Yusuf memungkiri janji yang dibuat kepada rakyat dalam Manifesto Pilihan Raya Negeri 2021. Susulan itu, UMNO mengumumkan akan memulakan tindakan undang-undang terhadap Muhammad Jailani bagi menuntut ganti rugi dan pampasan 100 juta ringgit kerana berpaling tadah daripada parti itu. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan sebelum ini berkata, Jailani secara rasmi menyertai parti itu pada Jun tahun lalu, kira-kira sebulan sebelum Dewan Undangan Negeri Melaka meluluskan Undang-Undang Anti Lompat Parti. Muhammad Jailani pertama kali memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Rembia atas tiket PKR pada pilihan raya umum ke-14 pada 2018 dan 2 tahun kemudian menyertai Barisan Nasional bersama 3 yang lain daripada Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan negeri baru. Dia kemudiannya mempertahankan kerusi itu menerusi Barisan Nasional pada pilihan raya negeri Melaka 2021. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adik-adik, kakak-kakak, tahu tak? Ringgit kita kini makin beautiful. Ringgit kita makin hebat. Bahan ringgit kita makin mencanak naik. Ini adalah satu tamparan hebat kepada pembangkang yang seringkali menggunakan isu ringgit. Bila ringgit naik, mereka diam. Tapi bila ringgit turun walaupun 0.00001% atau persen, mereka bersorak gembira kononnya negara ini hampir nak muflis. Tapi mereka lupa, dah berapa bulan, dah berapa hari, ringgit Malaysia mencanak naik berturut-turut berhari-hari. Itu mereka diam pula. Tapi waktu negara kita dalam keadaan menurun, mereka pula bersorak. Entahlah apa nak jadi, patutnya mereka tu janganlah bersorak menggunakan isu modal itu pula. Saudara-saudara sekalian, semalam, Menteri Kewangan kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menjangkakan
ringgit terus mengukuh dipacu oleh pertumbuhan ekonomi dan inisiatif kerajaan untuk menarik pelaburan. Susulan perkembangan positif itu, ramai yang menyambut baik berita berkenan termasuk seorang TikTokers yang menggunakan nama Kelantan Today. Dalam videonya itu, pemuda tersebut dilihat memuji kerajaan perpaduan yang dipimpin Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adik kakak tahu ke tak, ringgit berbanding mata wang lain ini makin cantik, makin beautiful katanya. Kita juga telah diiktiraf mata wang terbaik dan lebihlah hebat lagi, yang kedua terbaik di Asia bulan lalu. Apa yang lebih penting bagi saya, adik-adik dan kakak-kakak penganalisis meramalkan, ringgit akan lebih mengukuh hingga hujung tahun ini katanya di TikTok. Bukan itu sahaja, malah lelaki berkenan turut mengulas mengenai pelaburan asing yang semakin berkembang di negara ini. Lepas itu, joya dengan pelaburan semakin banyak masuk ini joya. Malaysia sebenarnya sedang mendahului fasa perubahan besar sehingga keajaiban ini dibincangkan di pelbagai media antarabangsa. Kerajaan kita ni tak nampak goya-joya. Mereka sangat berhati-hati dalam mengejar kemajuan. Sebagai contoh, selepas subsidi telur, ayam dan diesel dialihkan, majoriti rakyat hampir tidak terasa akan kenaikan harga barang yang mengejut. Malah harga ayam dan telur semakin stabil, ujarnya lagi. Hari ini, MIDF Amanah Investment Bank Berhad mengunjurkan ringgit akan terus meningkat pada separuh kedua tahun 2024. Berikutan, mata wang itu telah mengukuh melepasi paras RM4.60 berpotensi mengakhiri tahun ini pada RM4.43, akhir tahun 2023 RM4.59. Menurut bank itu, kemasukan semula dana asing di pasaran sedang pesat membangun, didorong oleh jangkaan pengurangan kadar dana persekutuan, rizab persekutuan FED dan perbezaan faedah yang mengecil, dijangka meningkatkan mata wang serantau termasuk ringgit. Bagaimanapun disebabkan kekuatan dolar Amerika Syarikat yang berpanjangan, kami menjangka ringgit akan menokok secara purata pada RM4.64 tahun ini. Puratanya 2023 ialah RM4.56. Walaupun kami optimis mengenai kenaikan ringgit pada akhir 2024, kami tetap berwaspada dengan potensi risiko penurunan terutama daripada faktor luaran, katanya lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.